Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar suara Ana ya. InsyaAllah pada malam ini kita akan adakan sesi program Risalah Khidir kali yang keempat. InsyaAllah diminta kalau boleh kita sharekan kepada orang ramai. InsyaAllah share kepada kawan-kawan, kepada keluarga ataupun saudara mara ya, supaya kita dapat bersama-sama meriahkan lagi kita punya majlis kita pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah kita akan tunggu sampai pukul 9 minit untuk menunggu kita punya penonton untuk masuk ke dalam. Semua dengar suara Ana. Kalau boleh cuba type komen dekat komen sikit cakap Assalamualaikum. Semua dengar suara Ana. Boleh cuba type komen dekat komen sikit cakap Assalamualaikum. Okay, insyaAllah kita akan mulakan kita punya majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pertama sekali anda mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan juga penonton yang sudi untuk datang bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan mendengar satu program di bawah Khidir Institute, iaitu Risalah Khidir, di mana Risalah Khidir ni kita akan berfokuskan kepada bedah buku. InsyaAllah tajuk yang kita bawakan pada kali ini ialah budaya ilmu, makna dan manifestasi dalam sejarah dan masa kini. Okay. InsyaAllah pada malam ini Ana akan menjadi moderator pada kali ini. Pertama sekali Ana ingin memperkenalkan diri Ana. Nama Ana ialah Luqman Haris bin Hilman. Ana berumur 19 tahun dan pelajar diploma Business Information Technology di Kolej Prof. Sinamara Sri Iskandar. InsyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dengan Ustaz Firdaus. Sebelum itu, sebelum Ana kepada beliau, Ana ingin memberikan sedikit biodata tentang Ustaz Firdaus ini. Okey. Muhammad Firdaus bin Zalani yang berumur 31 tahun dan tinggal di Kota Kinabalu, Sabah, yang juga merupakan pengarah Pusat Kajian Pemikiran Mikir. InsyaAllah Ustaz boleh dengar suara anda ya? Dengar. Okey. InsyaAllah sebelum kita pada malam ini, Ana ingin memberikan ruang kepada Ustaz untuk berikan mungkin sedikit dua kata untuk memulakan kita punya sesi soal jawab. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Betul-betul. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
terima kasih pada pengurusi majlis dan sidang hadirin mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam ini dan dalam satu sesi panggil apa, bedah buku kan. Satu sesi kalau nak kata santai tak boleh santai juga. Kalau kita santai ni kita lebih think pada novel ke apa kan. Tapi bila kita bincang ataupun sembang satu benda buku yang berat ni, bolehlah kita nak kata sebagai walaupun secara santai, tapi kita sudah santai ada ilmiah lah, santai berisi. Jadi bagi saya inisiatif yang juga oleh pembina ni ada satu benda yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bagus kita kembangkan. Dan saya harapkan dalam perbincangan kita selepas ini, ini mungkin sebagai awalan lah, sebagai pembuka bicara, kita akan dapat sama-sama lihat dan sama-sama dapat belajar bagaimana kita ingin mengembangkan budaya membaca ataupun ingin mengembangkan budaya ilmu itu sendiri yang menjadi satu tema besar kepada satu penulisan yang sangat baik yang boleh nak kata satu penulisan yang hebat yang dihasilkan oleh seorang insan yang hebat juga, iaitu Profesor Wan Muhammad Nur yang disebut sebagai penyandang kerusi pemikiran Islam Syed Muhammad Hakim Alatas, dan dia merupakan asas kepada cases di UTM itu sendiri. Jadi macam mana nak boleh tukar sebagai awalan lah untuk kita sama-sama dapatkan mood untuk kita sama-sama untuk bincang dan kita bahaskan buku ini, isi kandungan yang baik daripada dalam buku ini, InsyaAllah. Okay. Allah khair kepada Ustaz atas satu mukadimah yang anda rasa amatlah menekan jiwa kita. Dengar dia punya mukadimah pun kita rasa dah macam sangat gemuruh Ustaz. Okay, insyaAllah kita akan mulakan kita punya soalan pertama kita. Okay Ustaz, seperti yang kita tahu dalam buku ini memang sangat mendalam tentang ilmu. Jadi seperti mana yang diterangkan oleh penulis tentang pembinaan budaya ilmu ni dah sangat penting kerana hasilnya dia akan melahirkan sistem nilai sebenarnya Ustaz. Pandangan alam serta idealism sebuah sistem sosial dan individunya. Juga disebutkan bagi diri dan masyarakat berbudaya ilmu juga dapat menanam sikap memuliakan ilmu dan juga penuntutnya dan terus menghayatinya semua hidup. Jadi Ustaz, apakah Ustaz punya pandangan pada pandangan Ustaz, siapakah yang memainkan peranan yang penting dalam pembinaan budaya ilmu ini? Dan kalau kita lihat Ustaz, yang berkait rapat dengan institusi ilmu ni ialah universiti itu sendiri. Maka apakah corak budaya ilmu yang perlu diangkat oleh warga universiti dan juga masyarakat? Boleh Ustaz? Satu nafas tu. Bolehlah juga. Okay. Boleh jawab? Okay, sebenarnya itu adalah satu soalan yang sangat baiklah. Cuma sebagai mungkin sebahagian awalan lagi, kalau dalam kita dalam membangunkan budaya berbahas sesuatu idea ataupun sesuatu buku tu sendiri, jadi saya rasa lebih baik kalau sebagai awalannya kita cuba faham apakah latar belakang ataupun apakah latar suasana yang melatari hasil penulisan buku ini itu sendiri. Kalau dilihat pada bahagian pengenalan ni, sebelum kita tengok pada persoalan yang dilontarkan tadi, dan kalau dilihat pada bahagian pengenalan, Prof Wan ada menyentuh bahawa apakah suasana yang melatari ketika buku ini dihasilkan. Kalau ikutkan tahunnya, buku ini dia ada beberapa peringkat. Budaya ilmu ni dia ada beberapa peringkat penghasilan dia. Dan penghasilan yang pertama sekali adalah dihasilkan pada tahun 1988. Jadi kalau kita sebut tahun 1988, maka kita kena ada bayangan apakah keadaan dan suasana pada tahun tersebut. Kalau kita belajar tentang sejarah pun, maksudnya kita akan tahu sesuatu efek ataupun sesuatu peristiwa yang terhasil tu
pasti ada kos, pasti ada punca, pasti ada keadaan yang melatari hingga melahirkan idea tersebut. And jadi pada tahun 1988 ni, kalau kita tengok pada dalam sejarah Malaysia, sejarah tanah air kita, and ketika itu kita boleh nak kata adalah sebagai zaman kemuncak pun zaman budaya ilmu sedang menaik tinggi dalam masyarakat. And pada tahun 1988 tu. And ketika itu dia hanya beberapa tahun and selepas daripada panggil apa, revolusi Iran. And revolusi Iran yang berlaku beberapa tahun sebelum tu, sekitar tahun 70-an, akhir 70-an macam tu. And jadi bila tahun 80-an ni adalah tahun kebangkitan umat Islam. Kesan daripada revolusi Iran tadi tu dia memberi kesan kepada umat Islam. Dan kesedaran umat Islam ni membawa kepada berlakunya kesedaran budaya membaca, budaya ilmu itu sendiri. And itu dalam pada keadaan politik. Dan pada dalam masa yang sama juga, tahun 80-an ni hanyalah beberapa tahun selepas berlakunya persidangan yang sangat penting dalam dunia keilmuan Islam. Dan iaitu persidangan, tak ingat istilah tepat dia, tapi lebih kurang persidangan ilmu yang dilakukan di Mekah pada tahun 1977. Yang dihadiri seramai 313 ilmuwan, termasuk juga Profesor Syed Naqib Al-Atas sendiri, yang merupakan guru kepada Prof Wan. Dia sendiri telah hadir dalam kita nak panggil persidangan tersebut, dan dalam persidangan tersebut berlaku perbincangan yang sangat panjang terhadap bagaimana kita ingin kembali membangunkan keilmuan Islam dan bagaimana kita nak ingin mengangkat kembali ilmu-ilmu Islam. Jadi dekat situ datanglah idea universiti hingga lahirlah Universiti Islam pada akhir 80-an, dan juga banyak berlaku daripada perbincangan-perbincangan tersebut kemudian masuklah ke tahun 80-an. Dan tahun 80-an ni kalau kita sembang dengan mak ayah kita, kalau ada masa nanti sembang dengan mak ayah cerita, jadi kita akan sendiri akan lihat kadang-kadang mungkin mak ayah kita sendiri merasai tempias tersebut. Daripada dulu tak ikut usrah contohnya, kemudian pada tahun 80-an mula ikut usrah. Daripada dulu bertudung pendek, kemudian pada tahun 80-an mula bertudung labu. Jadi benda itu semua adalah kesan-kesan ataupun suasana yang berlaku ketika itu pada tahun 80-an. Dan pada ketika itu juga berlaku budaya membaca yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Dan banyak penghasilan buku-buku, penterjemahan buku. Dan kalau kita tahu banyak buku-buku Islam yang hari ini, sama ada yang dihasilkan oleh Fatiyakan, yang dihasilkan oleh siapa lagi, Al-Qardawi, dan macam-macam lagi ulama-ulama ni diterjemah pada tahun 80-an. Diterjemah pada tahun 80-an ni. Jadi penghasilan buku oleh Prof Wan ni adalah dia ingin kita kembali berfikir tentang budaya ilmu yang tengah membangun, budaya ilmu yang sedang membangun di dalam masyarakat ni. Jadi dia pun ceritakan pada tahun 80-an Menteri Pendidikan kita itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia ketika dia menjadi, dan seperti mana kita tahu, Anwar Ibrahim ni sendiri mempunyai kesan-kesan dan tempias-tempias kebangkitan ilmu. Dia mempunyai hubungan rapat dengan Syed Naqib Al-Atas, dia mempunyai hubungan rapat dengan Ismail Raja Al-Faruqi dan lain-lain lah. Jadi daripada situ, kemudian bila mana dia menjadi Menteri Pendidikan, dia cuba menerapkan budaya-budaya ilmu dan juga budaya-budaya pendidikan di dalam kementerian. Di dalam kementerian lah, maksudnya di dalam sekolah dan di dalam institusi-institusi. Dan ketika itu dia ada membuat disebutkan dalam buku ni pada awal tu, dia membuat satu tema, tema sempena Hari Guru, Hari Guru pada tahun tersebut dia membawakan tema Guru Pengasas Budaya Membaca. Dan juga pada bahagian Kementerian Pendidikan Sukan ketika itu juga, juga dia mengangkat tema ilmu, dan ketika itu dia membawa kepada tema Belia Berilmu dan Negara Maju. Jadi itu adalah latar belakang ataupun suasana yang melatari penulisan hari ini. Kemudian dalam mukadimah tu juga dia buat pengenalan yang bersifat tambahan berdasarkan kepada suasana penulisan. Sebab apa? Sebab penulisan pertama tahun 88, kemudian dia ada tambah baik sekitar tahun 2000, dan dia ada sekali lagi Prof dia ada tambah baik, beliau bertambah baikkan tulisan tersebut pada tak silap akhir 2009 macam tu.
Jadi setiap latar belakang suasana tu dia ada sebutkan pada pengenalan. Dan sebab tu tengok dalam pengenalan tu dia ada 3 pengenalan. Sebab benda tersebut melatari penulisan dia. Jadi itu suasana yang berlaku. Jadi kita cuba masuk sikit. Tadi ada sebut tentang budaya ilmu. Satu persoalan asas yang kita kena sama fikirkan bila kita sebut tentang budaya ilmu, dua persoalan yang paling basic. Kalau dalam mana-mana research pun dia akan timbulkan persoalan ni. Kita akan tanya apa itu budaya? Budaya apa yang kita maksudkan? Budaya macam mana yang kita nak dirikan? Suasana yang macam mana yang kita nak impikan? Kalau kita nak benda itu menjadi sebuah budaya. Dan yang kedua adalah ilmu. Apakah itu ilmu yang kita maksudkan? Kalaulah kita kata ilmu itu hanyalah sekadar pada kemahiran, engineering, kedoktoran, undang-undang, benda itu telah sedia ada. Benda itu telah sedia ada dalam masyarakat itu sendiri. Kita ada universiti. Banyak universiti kita ada di Malaysia ni. Mungkin pembina lebih tahu secara statistiknya. Universiti yang sama ada berbentuk IPTA ataupun IPTS. Nak kira pada segi angka dah memang banyak. Jadi kalau nak kira pada segi penguasaan ilmu ataupun penyebaran ilmu dalam masyarakat, benda itu dah sangat banyak. Sebab apa? Semua orang berlumba-lumba masuk universiti. Tak ada orang pun berlumba-lumba nak keluar universiti. Jadi pada sudut itu timbul satu persoalan, ilmu apa yang kita nak masukkan? Ilmu apa yang sebenarnya Prof Wan nak masukkan di dalam penulisan ini? Jadi dia tidak menjawab persoalan ni secara terus. Jadi kalau kita lihat pada bab yang pertama, dia pergi memberi satu gambaran ataupun memberi satu petanda, apakah saiz budaya ilmu yang kita nak maksudkan. Sebesar mana budaya ilmu yang kita nak maksudkan. Jadi dia tidak terangkan. Biasa kebiasaan orang akan ceritakan tu, apakah maksud budaya, apakah maksud ilmu. Tapi dia memberi gambaran secara sejarahnya. Jadi dia meletakkan saiz ataupun level budaya ilmu yang dia masukkan adalah pada level ketamadunan. Itu satu benda yang sangat menarik. Jadi bila kita hari ini kita berbicara tentang membangun budaya ilmu, kita bukan berbicara membangun budaya ilmu pada diri semata-mata, bukan pada peringkat masyarakat, bukan pada peringkat negara, tapi kita nak berbicara tentang membangun budaya ilmu pada peringkat ketamadunan. Maksudnya pada peringkat yang lebih tinggi, yang kalau pada pada perbahasan sejarahnya, tamadun ni dikira sebagai kemuncak, panggil sebagai kemuncak kemampuan ataupun kehebatan manusia. Kehebatan manusia. Maksudnya bila mampu dia mencipta sebuah tamadun. Jadi bila dia berbicara pada peringkat tamadun ni, dia cuba menyentuh, Prof Wan cuba menyentuh pada beberapa tamadun yang sedia ada. Contohnya dia pergi pada tamadun Yunani. Kemudian dia pergi lihat pada tamadun China dan juga tamadun India. Dan akhirnya dia menyimpulkan pada setiap tamadun tersebut mempunyai kecacatan ataupun ketidaksempurnaan dalam budaya ilmu yang dia bangunkan. Dia bagi contoh dalam tamadun Yunani, walaupun kita hari ini bila berbicara tentang falsafah, kita akan banyak menyandarkan kepada tamadun Yunani. Kita akan sebut Plato, Aristotle, Socrates dan lain-lain pemikir-pemikir Yunani ni, kita akan sering sandarkan kepada falsafah. Bila kita sebut tentang falsafah ataupun disebut sebagai mother of knowledge, ilmu yang paling tinggi, sumber kepada segala ilmu, maka kita akan selalu sandarkan kepada Greek ataupun tamadun Yunani. Cuma dalam ni menariknya Prof Wan timbulkan satu persoalan. Walaupun tamadun Yunani seolah kita nampak dia berada pada tahap keilmuan yang sangat tinggi sehingga boleh menghasilkan persoalan-persoalan falsafah, tapi bila dilihat pada gaya ataupun pada rentak ataupun gaya kehidupan mereka, tidak melambangkan nilai falsafah yang dibahaskan ataupun nilai etik yang dibahaskan. Dia sebutkan di ketika itu, walaupun di sana banyak perbahasan falsafah, tapi ahli falsafah inilah yang ramai, paling banyak hidup dalam keadaan pelacuran, hidup dalam keadaan keruntuhan akhlak, hidup dalam keadaan keruntuhan sistem sosial itu sendiri.
tapi dalam masa yang sama dia berbicara soal falsafah. Sebenarnya kalau kita fikir, inilah juga yang berlaku dalam barat hari ini. Kan? Kita ada saintis, kita ada filosofer, kan? Barat-barat yang hebat-hebat tu. Tapi dalam masa yang sama, dia menghadapi keruntuhan ataupun kejatuhan moral yang sangat teruk, yang tidak terbayang sepanjang sejarah. Kan? Sepanjang sejarah. Jadi dia, kalau kita bayangkan tamadun barat hari ini, dia macam ni. Dia dua titik yang sangat berlawanan tapi dia berada padanya. Kan? Pada Islam, kedua benda ni tak logik. Tapi pada barat dan juga pada tamadun dunia ni, benda tu berlaku. Maksudnya apa? Dia berada pada kemuncak ilmu yang paling tinggi, dan dia boleh berbicara tentang sains, boleh berbicara tentang teknologi, dia berbicara tentang semua hasil-hasil ilmu, sejarah dan lain-lain. Tapi dalam masa yang sama, pada sudut moral dan sosial, dia berada yang paling bawah dan yang tidak pernah terbayang oleh suasana hari ini. Jadi dalam masa sama, benda tu juga yang berlaku pada tamadun-tamadun lain. Dia bagi contoh pada tamadun Cina yang lebih lebih memberi fokus kepada hasil-hasil yang berbentuk amali. Jadi sehinggakan dia tidak berbicara tentang kalau dia berbicara tentang falsafah pun, dia berbicara falsafah yang berbentuk amali, yang membentuk tindakan dan perbuatan. Dan pada tamadun tamadun Cina ni, dia berlawanan dengan tamadun India. Dan tamadun India ni pula macam mana? Tamadun India ni adalah mereka banyak berbicara soal dalaman. Kalau dalam Islam kita panggil sebagai irfan. Dia banyak berbicara tentang soal dalaman, soal mati. Jadi akhirnya menyebabkan tamadun dia tu tak banyak pembangunan. Tak banyak pembangunan. Yang binaan-binaan rumah tu biasa. Tapi binaan-binaan yang hebat adalah binaan-binaan kuil. Binaan-binaan ma'bad ataupun rumah-rumah sembahan dia orang. Sebab apa? Sebab itulah falsafah yang melatari falsafah ilmu yang melatari ketamadunan dia orang. Jadi dalam masa yang sama, pada bahagian seterusnya, Prof Fan juga cuba menyentuh tentang apa yang kita lihat dalam tamadun barat hari ini. Jadi benda ni lebih hampir dengan kita. Yang mungkin kita perlu perbahasan ni kita perlu kembangkan dalam perbahasan-perbahasan yang lain. Jadi bila mana kita berbicara tentang tamadun barat hari ini, kita hari ini banyak sekadar secara bermudah, kita hari ini banyak berkata barat ni adalah secularism, barat ni adalah atheism, ataupun menafikan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita baca tentang susul jalur perjalanan ilmu, susul jalur perjalanan ilmu di barat ni, sekejap anda dengar suara dalam secularism berulang, ni adalah atheism ataupun menafikan Tuhan. Pada sebenarnya kalau kita baca tentang Luqman, hantar punya jalur perjalanan apa ya? Ada anda dengar suara anda balik tadi? Tak bergema. Oh ya, Ana dia terbuka dia. Okey. Jadi kita masuk sikit sebelum kita tengok pada tamadun barat hari ini, dia melalui beberapa proses ataupun beberapa peringkat-peringkat ilmu sehingga lahirlah tamadun barat yang kita lihat pada hari ini. Dan secara mudahnya kita boleh pecahkan ni dalam perbahasan sejarah barat sendiri. Dia orang sendiri mengiktiraf dia panggil phase ataupun fasa ketamadunan barat ni dia boleh pecahkan kepada empat peringkat lebih kurang. Dan yang pertama adalah disebut sebagai fasa klasikal. Fasa klasikal ni adalah lebih kepada zaman Yunani tadi tu. Zaman Aristotle, Plato, dan disebut pada fasa klasikal ni adalah fasa di mana mula diletakkan batu-batu asas tentang perbahasan-perbahasan falsafah dan juga konsep-konsep idea ilmu barat. Itu pada fasa klasikal. Kemudian fasa yang kedua adalah fasa medieval ataupun disebut sebagai fasa middle age. Fasa middle age ni adalah fasa boleh nak kata daripada abad ke-5 sehinggalah abad ke-15. Kalau dalam barat disebut sebagai fasa kegelapan, zaman kegelapan barat, zaman kegelapan Eropah. Jadi dalam fasa ni yang banyak dikatakan dia bermula bila mana Kristian mula menguasai Rom, lalu Kristian membentuk ataupun membentuk wajah Eropah tu sendiri.
Dan bila mana Kristian mula masuk ke dalam agama, ke dalam istana-istana, dan raja-raja mula menganut agama Kristian, jadi dekat situ Kristian menjadi landasan ilmu. Dan jadi disebut sebab apa disebut Dark Age, dan sebab pada waktu ini merupakan zaman pada barat, dia adalah zaman keruntuhan ilmu barat secara keseluruhannya. Dan barat ketika itu tidak mampu memahami ilmu sehingga dia memahami agama. Dan sebab apa benda betul berlaku? Sebab pemahaman agama yang ada di dalam Kristian adalah banyaknya adalah berasaskan kepada tahyul, dan juga kepada konsep yang tidak kena dengan akal, ataupun contohnya lah, contoh secara mudah adalah tentang konsep Trinity. Jadi bila nak bahas konsep Trinity ni adalah satu perbahasan yang sangat kompleks, sehingga kan akal yang suci takkan mungkin boleh terima konsep tersebut. Jadi bila macam tu, apa yang gereja buat? Jadi gereja paksa terima kepercayaan ni. Siapa yang cuba mula mengangkat akal, maka dia sedang melanggar ataupun sedang meruntuhkan gereja. Jadi ketika itu agama adalah lawan kepada akal. Jadi ketika itu lebih kurang dalam 10 abad, daripada abad ke-5 sehinggalah abad ke-15. Kemudian barat, ketika itu bila mana dia kena tekanan yang kuat daripada gereja, maka ketika itu mula wujud. Ada yang sejarawan juga ramai menyebut benda ni adalah hasil daripada tamadun Islam itu sendiri. Bila mana tamadun Islam mula mengangkat ilmu, pada abad ke-9, abad ke-10, ketika itu sebahagian daripada sarjana barat ataupun sarjana Eropah mula belajar daripada umat Islam di Middle East ataupun di tanah umat Islam, di empire umat Islam. Jadi bila mana dia belajar di tanah umat Islam, maka dia memahami konsep rationalism tu dengan baik. Dia memahami bagaimana Islam tidak pernah melawan terhadap konsep-konsep akal itu tadi. Jadi bila mana dia balik ke barat, maka dia pun cuba bawa fahaman-fahaman tersebut ke dalam barat. Dan dekat situlah bermulanya dipanggil fasa Renaissance ataupun Reformation. Jadi Renaissance atau Reformation ni adalah, Renaissance ni disebut sebagai kelahiran semula. Dan apa yang dimaksudkan kelahiran semula ketika itu? Ketika itu barat, dia bukan sekadar satu diambillah idea-idea Islam tadi tu tentang keilmuan. Tapi dalam masa yang sama, dia juga mengambil fahaman-fahaman lama, fahaman-fahaman daripada klasikal, daripada klasik tadi tu, yang berfaham tentang Tuhan yang pelbagai, yang faham tentang manusia mampu menjadi Tuhan, dan lain-lain adalah fahaman-fahaman humanism tadi tu. Hakikatnya adalah satu fahaman klasikal yang telah lama ada dalam fahaman-fahaman Yunani dan Rom ketika awal abad pertama dan abad kedua. Jadi dia tu dipanggil Renaissance, kelahiran semula. Dilahirkan semula segala falsafah-falsafah Yunani tadi tu diterjemahkan ke zaman abad ke-14-15. Dan kemudian dekat situ berlakulah Tuhan gereja. Ketika itu naiklah saintis, naiklah dipanggil reformis ataupun dipanggil golongan yang mengangkat akal, rationalism. Kemudian dia menjatuhkan gereja tadi tu. Jadi bila mana naik rationalism, dalam masa sama naik juga empiricism. Empiricism ni adalah mengangkat dia adalah asas kepada sains lah, mengangkat alam-alam fizikal sebagai kebenaran. Jadi bila mana naik tu, akhirnya masuk ke zaman Enlightenment. Enlightenment ni adalah kita boleh sebut sebagai pre-modern. Bila mana masuk ke zaman Enlightenment, yang menang antara bila mana gereja dah jatuh, berlakulah pertembungan antara rational dan empiricism, antara empirical dan juga rational idea. Jadi bila bergaduh, akhirnya jatuhlah rationalism, naiklah dipanggil empiricism, empirical. Daripada situ naiklah sains. Inilah yang melatari kepada idea sains. Maka pada Enlightenment mulalah naik dipanggil sebagai scientism. Scientism ni maksudnya sains sebagai paksi kebenaran. Apa yang tidak mampu dibuktikan dengan sains, maka dia bukan ilmu. Apa yang mampu dibukti dengan sains, maka benda tu adalah ilmu. Jadi bila mana macam tu, knowledge tu akhirnya menjadi, knowledge dengan scientism ni adalah dua benda yang tak dapat dipisahkan.
kan. Hanya sains saja yang boleh menafsirkan knowledge. Jadi dekat situ bila mana fahaman-fahaman agama kan, yang tentang contoh tentang ketuhanan, contoh tentang hari kiamat, contoh tentang hari akhirat, kan, yang tidak mampu difahami secara sains yang secara sains sempit, kan, sains sempit yang difahami oleh barat, akhirnya agama tu mula dibuang. Kan, dekat situlah lahirnya kan, secularism. Kan. Jadi dekat situ kemudian masuklah ke satu zaman dipanggil zaman moden. Kan. Zaman dipanggil zaman moden. Zaman moden ni lebih kurang daripada akhir kurun ke-19 sehinggalah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan zaman moden ni adalah bila mana falsafah idea ataupun falsafah ni mula naik kembali. Dan dia ada dipanggil universalism iaitu universal truth. Dan kebenaran, satu kebenaran yang semua orang kena pegang dan percaya, siapa yang tak pegang dia akan lawan. Jadi bila datang universalism, berlakulah pemaksaan dan juga berlakulah pembunuhan. Dan dari situlah berlakulah peperangan. Dan dari situlah lahirnya peperangan dunia pertama dan dari situlah lahir peperangan dunia kedua. Lebih kurang 20 atau 30 tahun selepas itu. Dan selepas daripada perang dunia pertama. Jadi bila mana barat ketika itu, ini cerita tentang keilmuan, jadi bila mana mereka mula melihat universalism ni akhirnya membunuh dan juga meruntuhkan barat keseluruhannya. Kan, kemanusiaannya akhirnya hancur. Jadi dia orang pergi ke satu peringkat lagi. Inilah zaman yang kita tengah berada sekarang. Dipanggil sebagai postmodernism. Postmodernism. Ataupun ada sebahagian sejarawan ataupun filosofer menamakan zaman ini sebagai post-truth. Post-truth ni maksud dia apa? Post-truth ni adalah satu zaman di mana kebenaran itu sudah tidak ada. Ataupun kita sebut sebagai relativism. Relatif. Kebenaran tu adalah relatif. Apa yang saya rasakan benar, tak semestinya Luqman rasakan benar. Apa yang bangsa Melayu rasakan benar, tak semestinya bangsa Cina rasakan benar. Contoh tu. Maksudnya dia bersifat relatif. Berbeza pada orang, berbeza pada zaman dan berbeza pada kumpulan negara dan keadaan ketika itu. Jadi post-truth ni lah yang melatari keilmuan barat pada hari ini. Jadi mereka sebutkan dia sebenarnya adalah hasil, dipanggil, kalau dalam falsafah dipanggil tragedi. Bila mana berlaku tragedi Perang Dunia Pertama, berlaku tragedi Perang Dunia Kedua, maka barat ketika itu telah berputus asa. Dia orang itu dah berputus asa dan mula tak kisah tentang kebenaran. Yang dia kisah hanyalah tentang sains. Sebab apa dia kisah tentang sains? Dia cakap kebenaran adalah apa-apa benda yang memberi manfaat pada kita, pada seseorang tu. Itulah lahirnya relativism. Sebab itulah contoh, kalau tak ingat dalam ada satu filem barat tentang watak, ada seorang watak filosofer barat ni lah. Dia ni ada melakukan LGBT kot, tak silap macam itulah kisah dia. Tapi pada tahun 40-an, ketika itu LGBT memang ditentang teruk oleh pada Eropah dan juga pada suasana barat ketika itu. Jadi orang tu dihalau, dibenci dan lain-lain lah. Kemudian, tapi hari ini bagaimana barat boleh tiba-tiba tukar? Hari ini LGBT seolah macam barat sangat mengangkat. Jadi itu yang dipanggil sebagai post-truth. Tak ada kebenaran. Apa segala benar yang dulu kita rasa betul tu, tak ada nilai untuk hari ini. Tak ada nilai untuk hari ini. Jadi agama tu sendiri sebenarnya sudah tak ada nilai sebab manusia sudah tak kisah tentang kebenaran. Sebenarnya fahaman ini sangat bahaya dan sangat halus masuk ke dalam anak-anak muda kita hari ini. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita tengok di Twitter, kadang-kadang kita tak boleh faham macam mana seorang Muslim yang nama dia Islam, agama dia Islam, tapi dia boleh bercakap tentang bahasa-bahasa memang bahasa etis mempersoalkan tentang ketuhanan. Itulah lahir daripada post-truth. Seorang yang boleh beragama tetapi keimanan dia adalah etis. Dia luar dia beragama tapi pada keimanan dia adalah etis. Itulah suasana ilmu ataupun keadaan ilmu yang melatari barat hari ini, yang akhirnya juga secara tak langsung mengesani kita pada peringkat universiti dan juga pada peringkat anak muda itu sendiri. Jadi bila mana kita melihat
beza kan. Tadi bagaimana Prof Wan menggambarkan segala kebobrokan ataupun segala keruntuhan idea keilmuan yang berlaku pada kesemua tamadun. Tapi benda ni tidak berlaku dalam Islam. Sebab apa? Saya mudahkan kerana 4 perkara. Kan? Saya mudahkan kerana 4 perkara. Yang pertama, Islam adalah satu-satunya tamadun ataupun satu-satunya agama yang mula mengisytiharkan nilai keilmuan pada seluruh umat manusia. Kan? Disebutkan dalam sebuah hadis, talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebelum ni, pada mana-mana tamadun, tengoklah pada tamadun Mesir Purba ke, tamadun Mesopotamia ke, ilmu ni adalah hak milik istana. Ilmu ni adalah hak milik kelompok tertentu. Yunani pun adalah hak milik filosofer. Dan pada zaman gereja pun ilmu ni adalah hak milik gereja. Apa yang gereja katakan benar, maka itulah kebenaran. Dan apa yang gereja kata salah, maka itulah kesalahan ataupun kebatilan. Jadi yang pertama tadi, dia mula pecahkan tembok ilmu. Jadi semua masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menuntut ilmu. Islam tak pernah takut dengan ilmu. Bahkan melalui ilmu itu sendiri akan lebih mengangkat nilai Islam, akan lebih menjelaskan nilai Tauhid. So itulah baru ni, ada satu paper saya baca, dia menceritakan bagaimana perbezaan cara fikir seseorang akan mempengaruhi penilaian seorang tentang agama. Dia bagi gambaran mudah, seorang yang suka berfikir secara simplistik akan percaya Tuhan. Tetapi seseorang yang berfikir secara analytical ataupun secara saintifik, dia susah nak percaya Tuhan. Ini perbahasan ilmu barat hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, apa Allah sebut? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kenal dia pada Tuhan dan semakin sepatutnya semakin takut dia pada Tuhan. Ni sepatutnya fahaman persoalan-persoalan yang kita perlu sebagai mahasiswa dan mahasiswi bahaskan dan wacanakan untuk kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Islam meletakkan konsep ilmu, paksi ilmu itu adalah kebenaran. Macam dalam tadi tu. Paksi ilmu itu adalah kebenaran. Jadi ilmu ini bukan sekadar memberi manfaat kepada manusia, tetapi ilmu itu sendiri akhirnya akan membawa manusia kepada kebenaran. Dan peringkat kebenaran yang paling tinggi adalah al-haq, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ya'lamuna, bila Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tentang orang kafir ni, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Dia ni hanya tahu tentang zahir dunia sahaja. Zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Menarik sebenarnya kita boleh bahaskan ayat ni. Allah SWT menggambarkan seolah ada ilmu yang bersifat, ni zahir dunia, Allah sebut zahir dunia, tapi ada ilmu yang bersifat batin lah kalau kita nak istilahkan, ataupun bersifat dalaman. Yang sebenarnya bila kita faham ilmu tersebut, maksudnya kita faham medik ni ada zahir dia, tetapi ada hakikat dan juga batin dia. Kalau kita faham ilmu tersebut dengan betul, akhirnya kita memang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa dengan, dan kita akan semakin kenal Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Islam mula mengangkat hierarki ilmu, peringkat ilmu itu sendiri. Jadi peringkat ilmu ni adalah satu benda yang sangat penting lah. Bila kita bercerita tentang ilmu, lagi-lagi pada zaman hari ini, kita dibentangkan dengan ilmu yang pelbagai dan sangat luas. Sehingga akhirnya kita tidak boleh menilai mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat, mana ilmu yang penting, mana ilmu yang tidak penting. Sedangkan dalam Islam sejak awal lagi kita telah meletakkan hierarki ilmu. Ada ilmu yang dipanggil fardu ain dan ada ilmu yang dipanggil sebagai fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni sebenarnya hakikatnya dia bukan bercerita tentang solat semata-mata contohnya, tapi sebenarnya dia bercerita tentang hakikat. Dia bercerita tentang tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Dia bercerita tentang siapakah Tuhan kamu, kenapa engkau hidup ke muka bumi ini, apa yang berlaku dalam kehidupan kamu ini, adanya qada dan qadar. Apa yang berlaku selepas kau mati, adanya yaumul hisab. Jadi segala perbahasan ilmu
perbahasan fardu ain ni sebenarnya dia membina sebuah cara pandang ataupun dia membina kepada kerangka fikir kita sebagai seorang Muslim yang sepatutnya melatari kepada kefahaman kita ilmu yang bersifat fardu kifayah. Dan fardu kifayah ni kita boleh upamakan sebenarnya macam kemahiran lah. Dan ilmu-ilmu yang bersifat kemahiran, sama ada menjadi doktor ke, menjadi engineer ke, menjadi lawyer ke. Dan jadi setiap daripada ilmu-ilmu ni dia mempunyai ilmu latar ataupun konsep kerangka fikir dia dalam ilmu-ilmu tersebut. Jadi itu yang diberi penekanan dalam Islam. Seperti mana Allah SWT sebut dalam Quran, and ma farratna fil kitabi min syai'. Dan tidak ada satu benda pun yang ditinggalkan ataupun dilupakan, tidak ditulis ataupun tidak dibicarakan dalam kitab. Jadi orang pun mula persenda lah. Orang cakap, oh mana cerita pasal air masak 100 darjah Celsius, tak ada pun dalam Quran. Contoh kan. Di mana ilmu tentang tumbuhan ke fotosintesis ke, tak ada pun cerita dalam Quran. Contohnya. Jadi sebenarnya yang dimasukkan daripada ayat ni adalah ilmu yang bersifat fardu ain ataupun ilmu yang bersifat membina kerangka fikir kita, yang memberi kita kefahaman konsep terhadap Tuhan, terhadap alam, terhadap manusia. Dan konsep-konsep ni lah yang sangat penting, yang sebenarnya yang perlu melatari ilmu tersebut, yang perlu melatari ilmu tersebut. Dan barulah akhirnya kemahiran-kemahiran tadi ataupun ilmu-ilmu yang bersifat kemahiran-kemahiran ini akan dipandu oleh kepada cara fikir tadi, cara fikir yang dilatari oleh konsep-konsep yang berlandaskan daripada akidah. Okey. Jadi tu sebagai inilah. Jadi kembali pada persoalan, jadi bagaimana kita ingin membangun budaya ilmu itu sendiri? Jadi soalan yang ini tadi adalah sebagai satu gambaran awal lah terhadap perbahasan buku. Jadi secara mudahnya, walaupun tidak disebut dalam buku ni, tapi gambaran yang kita ingin cita-citakan, impikan, budaya ilmu yang kita ingin bangunkan sebenarnya hakikatnya adalah seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, dia kun aliman, jadilah orang yang alim ataupun orang yang berilmu, au muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar ilmu, au muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu, wala takun khamisan fatahli. Dan janganlah jadi selain daripada empat tersebut, iaitu kelompok yang di luar daripada budaya ilmu. Itu sebenarnya digambarkan pada hadis Nabi SAW. Maksudnya dalam kehidupan kita, bila mana kita mula lari daripada orbit keilmuan ataupun budaya ilmu ni, maka itulah yang Nabi SAW sebut fatahlik. Maka ianya akan bawa kita kepada kebinasaan. Jadi budaya ilmu yang seperti mana Prof Wan sebutkan dalam penulisan ni, dia sebutkan maksudnya pada semua peringkat kemasyarakatan, sama ada individu, keluarga, masyarakat, semua bidang, sama ada engineer, doktor, lawyer, dan juga semua peringkat, sama ada kanak-kanak, pelajar, apa lagi, pekerja, orang tua, semua kumpulan tadi tu dia terlibat dalam aktiviti keilmuan. Semua peringkat, semua pihak, semua peringkat, semua kelompok tadi tu dia terlibat dalam aktiviti keilmuan. Maksudnya kalau kita berdasarkan pada hadis tadi, maksudnya dia adalah pada tahap yang paling rendah lah, iaitu muhibban, mencintai ilmu. Maksudnya dia terlibat semua dalam peringkat-peringkat. Sama ada pemimpin, sama ada orang bawahan, sama ada rakyat, sama ada orang miskin, sama ada orang susah, sama ada orang kaya. Semua ni perlu terlibat dalam aktiviti keilmuan. Dan itu yang pertama, itu yang dimaksudkan dengan budaya ilmu. Yang kedua, apa yang Prof Wan maksudkan dengan ilmu itu sendiri bukanlah sekadar ilmu kemahiran, tetapi yang lebih utama macam saya sebutkan tadi adalah ilmu yang berbentuk membina cara pandang kita, membina cara fikir kita. Dan seperti mana dia sebutkan, ia adalah ilmu yang bersifat multidisiplin. Multidisiplin maksudnya dia mencakupi pelbagai ilmu dan juga ia mendasari segala ilmu-ilmu tadi. Dia adalah falsafah pada
ilmu-ilmu tadi. And itu yang kita maksudkan dengan pembangunan budaya ilmu. Jadi pihak mana yang terlibat, maka semua pihak perlu terlibat dalam membangunkan budaya ilmu itu tadi. Mungkin harapnya menjawab dah kot. Lepas agak panjang soalan pertama. Okey, Alhamdulillah. Satu pengisian yang saya rasa sangat-sangat memberikan kita satu pandangan yang cukup mantap lah. Okey, seperti saya agak tertarik dengan macam mana perkembangan ilmu itu sendiri daripada zaman tamadun Yunani ke tamadun Cina. Cara mereka mengangkat ilmu tu macam mana sehinggalah ke 4 fasa, iaitu fasa klasikal, fasa medieval, sehinggalah ke fasa reformation. Jadi Ustaz, jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kedua, InsyaAllah. Seperti kita tahu dalam buku itu, iaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya yang bertajuk Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan telah pun menyatakan bahawa kedatangan Islam di Kepulauan Melayu merupakan titik permulaan peningkatan akal budi orang Melayu, dan Islam juga sampai ke alam Melayu melalui pelbagai lapisan umat Islam seperti ulama fiqh, ulama kalam, ulama tasawuf dan ahli perniagaan. Jadi Islam ni dia banyak mengubah dasar pandangan dunia Melayu, dan juga bagaimanakah Islam memberi kesan kepada budaya ilmu di alam Melayu dan apakah coraknya? Okey. Satu soalan yang menarik dan ada juga sebahagiannya ada dibahaskan di dalam buku ini. Cuma kita cuba sama-sama cuba kembangkan. Sebelum saya terlupa, satu budaya juga, satu konsep menarik juga yang diketengahkan oleh Prof Wan di dalam buku ini adalah disebut sebagai budaya hormat dan kritis. Budaya ni adalah satu budaya yang sebenarnya kita kena bangunkan dalam diri kita, sama ada sebagai mahasiswa, sebagai penuntut ilmu lah, sebagai penuntut ilmu itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan hormat dan kritis ni adalah kita menghormati segala hasil-hasil keilmuan yang telah dihasilkan oleh orang yang terdahulu daripada kita. Tetapi dalam masa yang sama, hormat kat situ bukanlah kita mengambil idea itu bulat-bulat, tetapi kita perlu juga bangunkan budaya kritis kita, cuba kembangkan ilmu-ilmu tersebut. Sebab contoh kita dapat lihat, contoh macam Imam Syafi'i itu sendiri, walaupun dia adalah anak murid kepada Imam Malik kalau tak silap, walaupun dia adalah anak murid, tetapi dia sendiri boleh membina satu pandangan ataupun satu idea yang tersendiri, satu mazhab yang tersendiri. Maksudnya dia tidak terikat. Maksudnya sebagai penuntut ilmu, bila kita banyak membaca, ini adalah satu benda yang saya rasakan perlu juga di kalangan kita perlu kembangkan, adalah kita cuba fikir kritis dan juga cuba kembangkan, dan jangan sekadar menerima sesuatu idea itu sekadar tu sahaja. Kalau kita baca, contoh kita baca dalam ni, kita fikir macam mana kita ingin kembangkan idea-idea tersebut supaya kita boleh pergi lebih jauh. Kalau kita baca tentang idea-idea barat, macam tu juga kita perlu bersifat kritis. Sifat kritis supaya daripada situlah sesebuah idea ataupun sesebuah ilmu tersebut dapat dikembangkan. Jadi kembali kepada persoalan tentang bagaimanakah, apakah suasana budaya ilmu yang melatari alam Melayu. Saya cuba beri gambaran persoalan ini lebih kepada sejarah lah. Sebab kalau kita nak lihat pada hari ini, budaya ni realiti lah dalam kita pada hari ini, budaya ilmu sebenarnya satu budaya yang kita boleh nak kata agak jauh. Kalau kita nak kata pada sudut industri pun, contohnya lah pada sudut industri pun, berapa banyak syarikat buku telah tutup hari ini. Berapa banyak syarikat buku telah tutup pada hari ini. Contohnya dianjurkan book fair pun, satu pesta buku, satu kita tengoklah buku-buku yang yang menjadi tarikan dan juga ramai orang yang cari, novel lah biasanya. Itu sendiri telah melambangkan apakah budaya ilmu yang kita ada. Tapi yang lebih teruk hari ini, pesta buku itu sendiri tak mendapat sambutan. Maksudnya nak menunjukkan budaya ilmu kita sebenarnya telah menghadapi satu kemerosotan lah, agak kejatuhan berbanding daripada 80-an, 90-an, yang sebenarnya memerlukan satu
lonjakan ataupun satu tolakan yang di kalangan antum sendiri sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk kembali mengangkat budaya ilmu ni dalam masyarakat. Jadi kalau kita nak melihat kan, pada pada alam Melayu ataupun pada zaman kesultanan itu sendiri dan pada sejarah itu sendiri, budaya ilmu adalah satu budaya yang sangat tertanam kukuh dalam masyarakat. Kan? Ianya bermula, kalau kita nak letakkan pada timeline, budaya ilmu dan juga budaya knowledge ni, dia bermula bila mana Nusantara ini mula dimasuki ataupun menganut, Nusantara ini mula menganut agama Islam. Kan? Bila mana umat Islam ketika itu mula menganut agama Islam, maka ketika itu mula terangkatlah budaya-budaya ilmu pada setiap bahagian kehidupan. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada karya-karya agung ataupun pada penghasilan penulisan-penulisan tentang sejarah Melayu yang lama, kita tak akan jumpa penulisan-penulisan yang bersifat daripada sebelum Islam. Sebelum Islam. Tapi bila mana datang Islam, maka banyak hasil-hasil keilmuan yang mula kita lihat. Jadi saya pecahkan pada budaya ilmu di dalam Melayu ini kepada 4 benda. Yang pertama adalah budaya ilmu di kalangan Melayu ataupun Nusantara ni terhasil kerana yang pertama adalah pemimpin mencintai ilmu secara mudahnya, ataupun pemimpin mengangkat budaya keilmuan itu sendiri. Dalam bahagian-bahagian lain, Prof Wan ada banyak menyentuh juga. Sebenarnya dia banyak mengkritik pemimpin-pemimpin yang ketika ini banyak sudah tidak mengangkat tentang budaya-budaya ilmu. Tapi ketika kita tengok pada sejarah, pemimpin ataupun kesultanan, istana itu sendiri adalah tempat di mana ilmu itu berkembang. Contohnya di dalam istana ni ada satu bahagian dinamakan sebagai astaka. Astaka ni apa tujuan tempat ni? Di dalam istana bila mana datangnya seorang ulama ataupun datangnya seorang ilmuwan, ataupun bila adanya sesuatu masalah agama ataupun masalah kenegaraan yang perlukan kepada perbincangan, maka sultan tadi ni akan memanggil ilmuwan dan juga akan memanggil alim ulama, pakar untuk duduk di astaka. Duduk di astaka dan kita bincang. Dia akan berlakunya muzakarah lah ataupun perbahasan di kalangan ulama. Dan ketika itu diceritakan sultan sangat suka dengar. Walaupun kadang-kadang persoalan itu tidak timbul, tapi dia akan panggil ulama dan dia suruh ulama duduk dan bincang sesuatu isu fiqh. Dan dia akan dia akan dipersoal. Sultan itu sendiri akan persoal, sultan itu akan fikir, dan dia bukan setakat mendengar semata-mata. Itu antara contoh. Antara contoh yang lain juga adalah satu kitab yang dinamakan sebagai kitab Dur al-Manzum. Dur al-Manzum. Dia adalah satu kitab besar yang dikarang oleh seorang, tak ingat nama Maulana tu, dikarang di Mekah ketika itu. Jadi kitab ni tadi bila habis dikarang di Mekah ni sebagai satu contoh, kemudian dibawa ke Kesultanan Melaka. Kitab tadi tu, hasil kitab ni berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang akidah. Kitab yang dihasilkan oleh Maulana ni tu dalam bahasa Arab, sampai ke Melaka. Tahu siapa yang menyambut kitab tersebut? Sultan yang sambut. Sultan datang dengan dipanggil orang-orang besar istana, datang ke pelabuhan dan dia sendiri menyambut kitab tersebut. Ilmu, mainkan ilmu. Bahkan kitab tersebut dijunjung. Dijunjung sampailah ke Istana Melaka. Kalau kita bayang, Istana Melaka ni atas bukit kan? Atas bukit. Ada yang kata di Bukit Melaka tu lah yang berlaku pergaduhan hari ni. Situlah adalah Istana Melaka. Jadi dijunjung daripada pelabuhan tadi tu, dibawa kitab tadi sampailah ke istana. Kemudian didengarkan perbahasan ataupun dibentangkan syariah kitab tersebut tanpa penterjemah. Ini satu sudut juga. Maksudnya sultan ketika itu boleh faham dalam bahasa Arab. Bukan salah bahasa Arab, tapi faham perbahasan-bahasan bahasa Arab pada perbahasan yang tinggi. Yang disebutkan ketika itu adalah Sultan Mansur Shah. Setelah itu, bila mana dia telah habis baca, kemudian dia pun memberi komentar. Dia cakap, Sultan ketika tersebut, ini adalah satu hasil yang sangat besar
dan punya satu nilai yang sangat besar kepada masyarakat. Jadi apa dia suruh buat? Dia cakap ambil kitab Durul Al-Manzum tadi ni, bawa ke pasar, terjemah, kemudian sebarkan pada masyarakat. Dekat situ apa ditunjukkan? Satu, Sultan faham bahasa Arab. Satu, Sultan faham perbahasan tasawuf dan juga akidah. Dalam masa yang sama, di Nusantara itu sendiri ada pusat penterjemahan. Ada pusat penterjemahan. Sebab ada sebahagian sejarawan mula mempersoalkan, dia sebut kalaulah masyarakat Melayu dulu mengangkat nilai ilmu, kenapa kita tak ada universiti? Kenapa kita tak ada macam Darul Hikmah? Contohnya Darul Hikmah di Baghdad. Kenapa kita tak ada macam Al-Azhar di Mesir? Kenapa kita tak ada macam Zaituna di Tunis? Tapi hakikatnya adalah, bila kita kaji dan faham, sebenarnya pusat keilmuan di Kesultanan ataupun di Nusantara ni banyak berpaksikan kepada Sultan. Keilmuan itu sendiri berpaksi kepada Kesultanan. Jadi banyak kitab-kitab utama banyak disimpan di dalam istana. Banyak manuskrip penterjemahan itu sendiri banyak disimpan di dalam istana. Dan bahkan kalau kita lihat panggil apa, kitab sejarah Melayu, apa nama dia, Salalatus Salatin, Salalatus Salatin itu sendiri diminta tulis oleh istana. Dia sendiri adalah seorang pendiri istana. Jadi suasana keilmuan ataupun budaya ilmu itu sendiri dah sampai ke peringkat istana. Dia bukan main kat masyarakat, tapi di dalam istana itu sendiri. Itu yang pertama. Dan pada sudut pemimpin itu sendiri. Yang kedua, pada masyarakat. Ada disebutkan dalam satu hikayat, disebut hikayat pelayaran ke Riau, kalau tak silap lah nama hikayat tersebut. Bagaimana dikisahkan catatan pelayaran ke Riau, dikisahkan bahawa budaya masyarakat ketika itu adalah suka mendengar hikayat-hikayat. Budaya ilmu dekat masyarakat Melayu ni dia agak berbeza dengan dekat tanah Arab contohnya. Sebab apa? Sebab jiwa Melayu ni adalah jiwa pelayar. Jiwa pelayar ni maksudnya dia suka merantau, dia suka duduk atas kapal. Tapi dia bukan duduk berangan-angan macam tu, tapi dia berfikir. Sebab itulah nilai ataupun pandangan alam pada Melayu ni dia sangat tinggi pada masyarakat Melayu ni. Dia melihat alam pada nilaian ataupun kesenian yang sangat tinggi. Jadi diceritakan dalam tu budaya orang Melayu ketika itu dekat bila mana waktu pelayaran, bila di atas kapal ni, maka ketika itulah bermulanya majlis-majlis ilmu. Sepanjang dalam perjalanan kapal ni bermulalah majlis-majlis ilmu. Bila datang malam, maka ketika itulah mula datang dipanggil ulama-ulama, mula bercerita tentang hikayat-hikayat. Dan hikayat ni jangan kita bayangkan cerita tentang dongeng, cerita tentang naga ke, cerita tentang lawak sasa ke apa kan. Tapi hikayat yang banyak, antara hikayat yang terkenal kepada itu disebut sebagai, yang pertama hikayat Iskandar. Hikayat Iskandar ni bercerita tentang Iskandar Zulkarnain. Jauh. Maksudnya nak cerita kehebatan sebuah kerajaan yang sangat hebat, yang menguasai timur dan barat. Dan juga menganut, dipanggil Millah Ibrahim. Menganut Tauhid. Itulah digambarkan hikayat Iskandar Zulkarnain. Kemudian ada juga hikayat Ali Hanifah. Hikayat Ali Hanifah ni bercerita tentang apa? Bercerita tentang Sayyidina Ali. Kemudian ada juga hikayat Amir Hamzah. Amir Hamzah ni bercerita tentang apa? Bercerita tentang Sayyidina Hamzah. Keberanian dia, kehebatan dia. Tingginya nilai hikayat ni tadi, sehingga kan diceritakan, dia ada disebut dalam Salalatus Salatin, bila mana Kesultanan Melaka mula diserang oleh Portugis, ketika itu semua tentera berkumpul. Dia berkumpul di hadapan istana, kemudian dia berbincang. Macam mana berlakulah perbincangan tentang strategi apa semua. Kemudian tiba-tiba ada satu daripada tentera tadi tu mencadangkan supaya dibacakan hikayat. Dibacakan hikayat. Maksudnya apa? Maksudnya hikayat ni ada nilai jihad, ada nilai perjuangan. Hikayat ni sendiri ada nilai tauhid, ada nilai syahid. Jadi itu adalah kisah-kisah, sebab tu dibacakan, jadi itu adalah kisah hikayat Amir Hamzah. Cerita tentang Sayyidina Hamzah. Itu pada sudut ketinggian masyarakat terhadap ilmu. Dalam masa yang sama, masyarakat ketika itu juga sangat melazimi ilmu. Ketika umur kecil, kanak-kanak, sejak daripada kanak-kanak lagi telah dihantar ke ustaz. Maksudnya kalau kita tengok pada mak ayah kita, budaya menghormati dipanggil pengajar ataupun ustaz di kampung ni adalah satu budaya yang sangat tinggi, yang berada di kalangan
kalau kita sembang dengan atuk nenek kita kan. Yang di kalangan atuk nenek kita pun boleh jadi dia adalah di kalangan ustaz yang mengajar-mengajar di kampung. Jadi ketinggian hormatnya masyarakat dan juga ketinggian hormatnya kepada pengajar-pengajar Al-Quran ini tadi melambangkan tingginya nilai ilmu yang difahami oleh masyarakat. Yang difahami oleh masyarakat. Jadi bila mana kalau kita biasa dengar kalau sembang atuk nenek kita, dia akan cerita macam bila mana ada waktu tertentu dia akan bagi hadiah yang sangat hebat, masakan yang sangat sedap kan, dibagi pada itu adalah semua adalah lambang-lambang kehormatan masyarakat kita kepada ustaz dan juga pengajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tulisan Jawi. Ini pun secara ringkas yang kita pun boleh explore lagi lah, dan ramai telah berbahas tentang ni. Tulisan Jawi ni adalah satu nilaian ataupun satu gambaran tingginya nilai ilmu Islam terhadap jiwa Melayu. Sampaikan penulisan Al-Quran melatari kepada identiti Melayu itu sendiri, iaitulah pada penulisan. Kalaulah disebut dan penulisan Melayu ni dia bukan ketika Kesultanan Melaka, sebelum tu lagi. Yang tertua adalah di dalam dipanggil Batu Bersurat Terengganu. Batu Bersurat Terengganu yang dikatakan ditulis pada tahun 1303 Masihi. 1303 Masihi. Maksudnya Melaka dan tu belum ada. Ketika itu maksudnya di Terengganu. Ditulis dalam bahasa Jawi. Ditulis dalam bahasa Jawi. Jadi Al-Atas pun ada mengulas tentang hasil ni, dan dia nak gambarkan, ramai sejarawan juga telah berbincang tentang hasil ni. Maksudnya kalau kita gambarkan penulisan di Batu Bersurat tu ditulis dalam bahasa Jawi, maksudnya bahasa Jawi ketika itu telah berkembang. Dia bukan baru ditulis semalam sampai Islam hari ini boleh tulis, tak. Tapi maksudnya mesti dah sampai 200-300 tahun sebelum tu. Berlaku penghayatan Al-Quran. Berlaku penghayatan tentang penulisan-penulisan Al-Quran. Kemudian berlakulah perkembangan, percubaan penulisan-penulisan. Test masuk sikit-sikit, kembang-kembangkan, sampailah boleh terhasilnya sebuah penulisan. Jadi maksudnya tu datangnya sejarawan. Sebagian sejarawan menyatakan bahawa Islam telah datang ke Melayu lebih awal lagi, iaitu abad ke-8, abad ke-9 dan abad ke-10. Dan contohnya tuduhan yang menyatakan Islam ni datang secara sekunder. Sekunder ni maksudnya apa? Dia datang daripada India, daripada China. Sebenarnya adalah satu tuduhan yang kurang tepat. Kurang tepat. Walaupun mungkin ada memberi sumbangan, tapi bukanlah ia datang daripada India dan China. Antara hujah sebagai sejarawan adalah tidak wujud falsafah India dan China yang melatari keislaman Melayu. Keislaman bangsa Melayu itu sendiri. Jadi itu adalah sebenarnya beberapa gambaran ringkas lah yang kita lihat bagaimana budaya ilmu itu sendiri sebenarnya telah tertanam kukuh dalam masyarakat Melayu pada dahulu lagi. Dan juga kita tak boleh nafikan wujudnya satu usaha untuk menarik ataupun mengeluarkan nilai Islam itu daripada jiwa Melayu. Antaranya yang kita tahu adalah melalui Stanford Raffles. Kalau diceritakan dalam dia punya pembantu dia, Munshi, Abdullah Munshi, dia ceritakan bagaimana pernah satu hari Stanford Raffles dia berjumpa, dia berjalan dengan Abdullah Munshi. Abdullah Munshi ni dia punya pembantu. Kemudian dia nampak ada anak-anak kecil tengah berjalan bawa Quran nak pergi mengaji dengan ustaz. Kemudian dia tanya kepada Abdullah Munshi, budak-budak ni nak pergi mana? Abdullah Munshi kata, budak-budak ni nak pergi belajar membaca Al-Quran. Nak pergi belajar membaca Al-Quran. Jadi bila mana Stanford Raffles dia tengok benda tu, kemudian dia faham bahawa kenapa umat Islam tidak mampu dipisahkan dengan Al-Quran adalah sebab identiti Melayu itu sendiri pada bahasa dan pada tulisannya sendiri telah terikat dengan Al-Quran. Kesediaan awal kerana pada zaman kanak-kanak telah mula membaca Al-Quran akan membiasakan ketika mana dia dewasa nanti untuk membaca tulisan-tulisan Jawi ataupun tulisan-tulisan Melayu. Ni Abdullah Munshi sebut. Jadi daripada situlah datangnya Stanford Raffles, mula dia membawa kepada idea untuk merumikan tulisan Jawi. Merumikan bahasa Melayu. Merumikan bahasa Melayu. Daripada situlah lahir College Raffles, dan begitu banyaklah proses-proses dia disebut sebagai proses Orientalism.
Dan bagaimana usaha-usaha British ketika itu mula nak mencari ataupun mula untuk memisahkan Islam daripada jiwa Melayu. Dan jadi lahirlah College Raffles, dan daripada College Raffles itulah lahir Universiti Malaya yang ada pada hari ini. Kalau ada yang kat sini daripada Universiti Malaya tu, bolehlah baca sejarah-sejarahnya, tahu. Dan kita mungkin boleh bahas-bahaskan lagi. Jadi itulah sedikit lah tentang gambaran budaya ilmu yang melatari masyarakat dan juga alam Melayu. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan. Jadi saya tertarik dengan beberapa info yang telah diberikan oleh Ustaz, iaitu tentang bagaimana sebagai seorang sultan yang mampu untuk mempengaruhi budaya ilmu pada hari ini, iaitu budaya ilmu itu terhasil daripada kita pemimpin itu sendiri, iaitu Sultan Mansur Shah, iaitu baginda telah menyambut kitab itu dan baginda telah menjunjung kitab itu sehingga ke istana, sehingga mewujudnya pusat penterjemahan bagi anak. Itu merupakan satu pandangan ataupun satu penanda aras lah untuk masyarakat pada hari ini, untuk mereka menjadi masyarakat yang lebih mementingkan budaya ilmu ini pada masa kini. Okey, kita teruskan dengan soalan kita yang terakhir, iaitu penulis turut telah menyatakan kejatuhan individu dan bangsa merujuk kepada faktor ilmu selain kepincangan konsep atau kegagalan pelaksanaan. Ini memberikan gambaran tentang peri pentingnya ilmu dalam pembinaan sebuah tamadun. Jadi persoalannya, melihat kepada situasi pada hari ini, mahasiswa antara yang paling dekat dengan institusi keilmuan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, bagaimanakah dia dapat memainkan peranannya sebagai ejen intelektual kepada masyarakat? Okey, dalam penulisan buku ni, dia juga ada sebutkan istilah ataupun post-truth yang awal tadi saya ada sebutkan, yang melatari ilmu pada hari ini disebutkan sebagai budaya ingkar ilmu. Dan budaya ingkar ilmu. Dan budaya ingkar ilmu ni sebenarnya yang melatari kita pada hari ini. Dan bila mana kebenaran bukan lagi menjadi paksi dalam perbahasan ilmu. Dan kebenaran bukan lagi menjadi nilai utama dalam pencarian ilmu. Tetapi apa yang menjadi nilai utama dalam pencarian ilmu adalah kepada kehendak kita, kepuasan kita, kapitalis, keuntungan dan juga duit kita, dan juga teknologi itu sendiri, yang melatarinya, walaupun pada luarnya kita nampak baik dia adalah pembangunan, tapi kalau kita lihat secara lapisnya itu sendiri, kita akan dapati bahawa yang melatari ataupun falsafah teknologi, falsafah sains itu sendiri sebenarnya berdiri atas ingkar ilmu ataupun menafikan kebenaran. Tak ada nilai dah kebenaran dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan itu pada satu sudut. Dalam masa yang sama berlaku juga satu masalah ataupun satu cabaran pada generasi hari ini, terutama pada generasi mahasiswa dan mahasiswi hari ini, adalah dipanggil sebagai ni tak ada disebutkan dalam buku ni, cuba bila saya perhatikan lah, dalam suasana hari ini ada satu cabaran dipanggil sebagai cabaran ledakan maklumat. Ledakan maklumat ni dimasukkan dengan apa? Ledakan maklumat ni adalah bila mana kita ni telah dibentangkan dengan maklumat yang pelbagai. Nak mendapat dalam sehari, kita bayangkan berapa banyak maklumat yang kita boleh dapat. Tanpa perlu kita keluar, tanpa perlu kita berjumpa dengan orang, tanpa kita duduk atas katil pun dalam duduk sehari, berapa banyak maklumat kita boleh dapat. Itu dipanggil ledakan maklumat. Tapi adakah ledakan maklumat ni baik? Itu satu persoalan yang mungkin pembina sendiri boleh bawa dalam diskusi-diskusi lain tentang tentang suasana ledakan maklumat itu sendiri. Tapi pada satu sudut, ledakan maklumat ni telah memberi kesan terhadap generasi hari ini. Memberi kesan pada sudut apa? Pada sudut kita kehilangan dipanggil kehilangan kemampuan untuk memahami sesuatu ilmu itu secara tersusun, secara baik dan secara berperingkat. Yang seperti saya gambarkan sebagai hierarki tadi.
Sebab apa? Sebab satu, bila mana berlaku ledakan maklumat, maka kita ni suka bersifat dipanggil instant, suka cepat kan, suka cepat. Kalau kita tengoklah sendiri dalam Twitter contohnya, dalam dunia Twitter ke dalam dunia Facebook, dan seorang tu boleh hari ni jadi doktor, boleh cerita, boleh jawab semua persoalan doktor, esok dia jadi lawyer, dia cerita semua pasal undang-undang, esok dia boleh jadi engineer pula kan, ada isu lain dia jadi engineer, esok lagi dia boleh jadi ulama pula kan, datang isu artis dia pun jadi ulama. Jadi masyarakat ketika ini dia kehilangan hormatnya kepada ilmu kan, dia hilangnya penghayatan ilmu secara tersusun dan secara hierarki ataupun secara membina itu sendiri. Jadi benda ni bagi saya lah, yang pertama sekali bila katakan apa yang mahasiswa hari ini perlu lakukan dalam membina kembali budaya ilmu, dan bagi saya yang pertama sekali pada peringkat individu, dan mahasiswa ataupun belia generasi muda pada hari ini perlu membina budaya dipanggil fokus, dan saya sebut sebagai fokus, sabar dan fikir. Dan ingat tiga benda ni, fokus, sabar dan fikir. Dan apa yang dimaksudkan dengan fokus ni adalah cuba kita biasakan dalam kehidupan kita, kita cuba fokus apa yang kita nak faham dan apa yang kita nak dapatkan. Sebab apa? Sebab bila mana datang ledakan maklumat, bayangkan dia seolah macam orang yang duduk atas meja kelaparan, tiba-tiba dibentangkan kat dia semua jenis makanan kedai apa ada kan, macam-macam 20-30 jenis makanan kan. Akhirnya bila dia dah makan semua, tanya dia mana makanan yang sedap, dia pun tak tahu mana makanan yang sedap. Sebab apa? Sebab dengan ledakan maklumat tadi tu, banyaknya benda tadi tu, akhirnya dia tidak ada fokus, dia tidak ada penghayatan, dia tidak ada fokus lah, cabaran fokus pada hari ini. Jadi sepatutnya dalam ilmu itu sendiri, mahasiswa ni perlu adanya satu disiplin, perlu bina disiplin dalam diri, perlu bina budaya untuk fokus. Ini memang jadi satu cabaran. Kalau tak percaya, cuba cabar diri dalam satu hari, cuba baca buku dalam tempoh 30 minit. Bukan buku pelajaran lah, sebab buku pelajaran ni memang motivasi dia nak exam, nak lepas selesaikan assignment dan lain-lain lah kan. Tapi cuba baca buku lain kan. Contohnya baca buku yang bercerita tentang suasana umat hari ini ke, yang bercerita tentang idea-idea pemikiran barat ke, yang bercerita tentang ilmu itu sendiri ke. Dapat tak kita tahan dalam tempoh 30 minit? Ataupun baru 5 minit kita dah ambil handset, kita dah tengok WhatsApp masuk, Telegram masuk kan, nak tengok Facebook, nak tengok Instagram. Semua tu adalah benda-benda yang menghilangkan fokus kita kan, benda-benda yang menghilangkan fokus kita. Jadi perlu ada fokus, yang pertama. Yang kedua, perlu ada sabar jadi bila dalam memahami suatu ilmu ni memang perlukan kesabaran, faham sikit demi sikit dan yang ketiga yang penting juga adalah fikir. Ini pun jadi satu cabaran juga pada orang yang banyak membaca dia hanya berfikir dalam sebulan dia nak habiskan 20-30 buku, baca je lah kerja dia baca. Bila dia bercakap, dia petik semua buku, petik sebut buku ni sebut, tak ada masalah, dia petik tapi dalam diri dia hilang fikir. Bila orang tanya apa pandangan kau apa pandangan kau, dia tak boleh jawab. Bila dia tulis tesis, dia boleh tarik semua 30-40 pandangan, tapi apa pandangan kau, dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab kita tak ada fikir, kita tak ada budaya fikir. Itu yang saya rasakan kalau nak diteruskan perbahasan ataupun penulisan ni, sepatutnya ada satu penulisan lain dia berbicara tentang budaya fikir lah. Budaya fikir yang kita perlu bangunkan. Kita bukan setakat membaca, tapi kita fikir benda tersebut, kita analisis, kita kritis, kita wacanakan, kita perdebatkan sampailah benda tersebut betul-betul masak, sampailah kita dapat keluarkan suatu idea kita sendiri. Sebab itulah fikir ni dia bukan dengan banyak membaca, tapi dengan dipanggil exercise akal kita, dengan kita banyak berfikirlah. Kita baca sikit. Sebab tu kita tengok Saidina Umar kan kita pernah disebut dalam satu riwayat hadis bagaimana dia tidak akan tidak akan berpindah dari satu ayat ke satu ayat yang lain kan. Dia hafal Quran, dia tidak akan berpindah daripada satu ayat ke satu ayat yang lain
sehinggalah dia dapat mengamalkan ayat tersebut. Jadi mengamalkan ayat tersebut, apa masuk kat situ? Dia fikir, dia kembangkan, dia fahami roh ayat tersebut sehinggalah kepada akar, kepada dasar dia, kan, barulah akhirnya dia dapat amalkan, barulah dia boleh gerak ke hadapan. Itu proses dia. And dia tak membaca banyak, tapi cukup dengan contoh satu hari satu ayat, tapi dia fikir, dia dalami, dia menghayati, barulah akhirnya ilmu itu mula hadir dalam diri kita. And ini adalah satu cabaran jugalah. And sebab kita terlalu banyak maklumat, kita seolah tak ada masa untuk fikir. And contoh kalau dalam satu hari ada masa 1 jam untuk membaca, cuba ada masa 30 minit untuk fikir. And fikir ni maksud apa? Kita ambil kertas, apa yang kita baca tadi, cuba kita fikirkan apa yang sebenarnya kita boleh kembangkan, apa sebenarnya kita boleh bawa idea-idea tadi dalam kehidupan kita, kita boleh sampaikan pada orang lain. Jadi itu adalah sebenarnya adalah fikir. Jadi itu pada peringkat individu. Fokus, sabar, fikir. And 3 budaya ni mungkin kita boleh kedepankan di kalangan mahasiswa. Yang 3 lagi bentuk yang saya ingin mungkin pada peringkat pembina itu sendiri ataupun pada peringkat organisasi itu sendiri, yang pertama adalah membangunkan penghayatan ilmu yang bersifat holistik. And apa yang saya masukkan dengan ilmu yang bersifat holistik itu adalah kita, contoh sebagai pembina, mula membahas tentang ilmu-ilmu tapi bukan secara terpecah-pecah, tetapi cuba menghubungkan. Bayangan mudah saya bagi ni, ada ilmu akidah yang membina tentang konsep kehidupan kita, memiliki faham hidup kita. Dan ada ilmu sains. Saya bagi contoh pada sains dan ilmu-ilmu lain lah. Ilmu-ilmu yang bersifat kemahiran tadi tu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan holistik tadi, kita mampu menghubungkan kedua ilmu ini. Dan sama ada secara didaktif ataupun secara induktif. Didaktif ni tadi maksudnya bila kita mana penghayatan kita terhadap akidah, kita mampu menghayati akidah sehingga sampai penghayatan kita kepada sains. Sampai kepada penghayatan kita kepada sains. Jadi faham akidah kita itu sendiri mencakupi kepada faham kita kepada sains. Dan secara sebaliknya pula, kita faham terhadap sains ataupun mendalami kita terhadap ilmu-ilmu sains tadi tu, sehinggalah akhirnya kita capai ataupun sampai kepada kefahaman akidah. Itu adalah kefahaman ilmu secara holistik. Dihubung kaitkan antara kedua-duanya. Tidak boleh dipisahkan. Jadi wacana-wacana ni sepatutnya banyak diangkat. Contohnya contohnya mahasiswa daripada bidang medik, contohnya kan, daripada bidang perubatan, mula berbincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan al-insan, iaitu manusia yang kita nak ubat tadi tu. Mula berbincang tentang al-marid, sakit, apa yang kita maksudkan dengan sakit tadi tu. Jadi bila mula kita nak berbahas tentang konsep-konsep tersebut, maka kita mula menghubungkan sains dengan akidah kita. Mula menghubungkan perkara yang juz'i dengan kefahaman ataupun konsep kita yang bersifat kulli ataupun menyeluruh. Jadi dekat situlah mula kita membina budaya ataupun faham kita ilmu secara holistik. Faham kita tentang ilmu secara holistik. Apa yang berlaku hari ini kita pisah. Apa yang berlaku hari ini kita mengasingkan. Itulah akhirnya kita rasa perlunya kita ikut aktivisme Islam. Sebab apa? Sebab kita rasa siang tadi kita kelas, contoh kita tak rasa adanya nilai akidah ataupun nilai Islam itu tadi dalam kelas yang kita hadir, dalam perbincangan-perbincangan yang kita hadir tadi tu. Sebenarnya kalau kita mampu mendalami benda tersebut, akhirnya group discussion tu sendiri sebenarnya kita boleh rasa ianya seperti usrah. Kita boleh tarik perbahasan group discussion kerja-kerja tadi tu kepada penghayatan akidah. Dan penghayatan usrah tadi tu yang biasa kita gambarkan sebagai penghayatan akidah ibadat semata-mata itu tadi, kita boleh kembangkan sehingga faham kita terhadap kehidupan kita, kehidupan sebagai mahasiswa, ilmu-ilmu yang kita belajar daripada dewan kuliah. Jadi benda tu perlu dihubung kaitkan. Yang kedua adalah macam saya sebutkan tadi, iaitu bangunkan wacana ilmiah atas konsep hormat kritis. Ini saya telah sebutkan tadi. Maksudnya tanam budaya fikir, tanam budaya kembangkan, tanam budaya mencabar, tanam budaya tidak setuju dengan suatu idea. Jadi dia bukan budaya terima bulat-bulat, tapi adalah budaya kritis. Cuba masakkan suatu idea tu. Cuba bersifat, dipanggil kalau dalam barat
dari sisi negatif dia panggil skeptik lah. Maksudnya kita lihat suatu idea tu secara skeptik. Maksudnya kita cuba persoalkan, cuba kita faham balik, rungkai balik. Maksudnya kita cuba faham benda tu secara betul dan tepat. Supaya akhirnya bila kita dapat menghasilkan idea kita, dia adalah suatu idea yang masak. Dia adalah satu idea yang betul masak. Maksudnya betul faham dia, kukuh, tak mampu digugat ataupun dicabar oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah, ini pun adalah satu benda yang penting, paksikan wacana ilmu ataupun wacana perbahasan ilmu yang kita bangunkan di universiti tadi tu adalah kepada paksi kebenaran ataupun al-haq. Ini pun menjadi satu masalah ataupun cabaran dalam hari ini. Dan contohnya bila mana ni antara kesan daripada post-truth ataupun bila mana budaya ingkar ilmu tu mula melatari dalam masyarakat hari ini. Dan boleh saja seorang tu ni sebagai contoh keluar daripada universiti Islam, kan, daripada mana-mana universiti Islam, mendapat pendidikan Islam, tapi dia bercakap tentang feminisme, dan dia menjadi pejuang feminisme, dia menjadi pejuang LGBT, dan dia menjadi pejuang apa lagi, liberal, kan, contohnya. Kenapa benda tu boleh berlaku? Dan sebab segala wacana ilmu ataupun segala wacana perbahasan idea tadi tu, kita tidak paksikan kepada kebenaran. Kita rasa kita paksikan benda tu ilmiah, dialog, contohnya, tanpa ada kita paksikan kepada kebenaran. Jadi bila mana sesuatu budaya ilmu tidak dipaksikan kepada kebenaran, maka dia akan membawa kepada kesesatan. Itu juga sebenarnya yang berlaku dalam Yunani. Walaupun kita berbangga dengan Prof Wan sebut dalam ni, walaupun ramai yang mula berbangga dengan Greek, dengan falsafah-falsafahnya, tapi hakikatnya ketika itu runtuh institusi sosial, kemudian pada perbahasan itu sendiri dia tidak mampu menyimpulkan, dia tidak mampu secara persoalan falsafah tu tadi dia tidak mampu menyimpulkan. Akhirnya dia jadi satu persoalan yang terus terbuka. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nilai wahyu. Nilai wahyu ni akan memastikan segala perbahasan itu tadi berdiri atas paksi kebenaran. Dan paksi dipanggil absolute truth. Kebenaran yang sentiasa kekal pada sepanjang masa, keadaan dan juga mana-mana manusia. Jadi bila hilangnya paksi kebenaran tadi, maka ketika itu mulalah dia akan mengikut hawa nafsunya. Itulah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Tabal haqqu ahwa'ahum lafazalat samawati wal ard. Kalaulah mereka tidak ikut kebenaran, kalaulah kebenaran itu walawi tabal haqqu ahwa'ahum, kalaulah kebenaran itu adalah berdasarkan kepada hawa nafsu, kepada apa yang dia rasa, bukan kepada wahyu, bukan kepada tauhid, bukan kepada kebenaran yang Allah SWT telah turunkan melalui Al-Quran dan lain-lain, maka apa yang akan berlaku adalah kebinasaan. Lafazalatis samawati wal ard. Itulah yang melatari dunia hari ini. Itulah yang melatari barat hari ini. Itulah yang melatari sebahagian umat Islam hari ini. Dan bila mana dia mula berbicara tentang sesuatu idea barat, tapi tanpa ada sebarang paksi, tak tahu nak ke mana. Dia suka-suka ilmiah saya mata-mata. Jadi akhirnya dia tidak tahu ke mana dan dia akan pergi. Wallahualam. Adalah 3 lontaran lah mungkin sama-sama kita boleh bincangkan kalau ada sebarang pandangan. Terima kasih kepada Ustaz Fidaus di atas kongsian yang agak menarik di situ ya. Jadi kita simpulkan bahawa pada zaman sekarang ini seperti Ustaz kata tadi, dia perlu ada 3, iaitu fokus, sabar dan juga fikir. Apa yang nak dapat faham daripada itu adalah fokus itu sendirilah. Maksudnya kalau kita nak memahami sesuatu itu, kita memerlukan satu fokus yang tinggi dan juga satu disiplin yang tinggi supaya kita tidak terburu-buru dalam membuat keputusan ataupun kita tak terburu-buru dalam mengambil sesuatu maklumat itu tanpa kita menyelidik dahulu. Okay, Ustaz? Okay, Alhamdulillah kita sampai ke hujung. Jadi kita akan buka untuk sesi soalan dan jawab daripada para penonton sendirilah. Jadi di bagi komen kita ada satu soalan iaitu daripada Syafiq Syahmi Sazali. Dia menanyakan tentang soalan, adakah pemikir liberal antara yang exercise akal dia
apa yang menyebabkan mereka termasuk dalam kalangan liberal? Itu persoalan Ustaz. Okey, satu benda yang kita kena faham kan, adalah tentang debate apakah yang dimasukkan dengan akal itu sendiri. Ini pun adalah satu debate yang mungkin kita boleh wacanakan pada bahagian yang lain. Tapi apa yang ingin saya bawakan, apa yang ingin saya simpulkan, sebenarnya walaupun kita lihat seolah-olah Barat hari ini sering digambarkan sebagai suatu tamadun yang mengangkat akal, yang mengangkat akal. Tapi bila mana kita perhatikan secara betul-betul, hakikatnya kita boleh katakan bahawa tamadun Barat ni adalah sebuah tamadun yang sedang menghina akal ataupun sedang meruntuh ataupun sedang merungkai dipanggil potensi akal itu sendiri. Sebab apa? Sebab akal ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-Mulk, menarik untuk kita perhatikan, Allah SWT bila mana diseksa orang kafir, apa yang dia sebut? Apa yang dia sebut? Ketika mana dalam ayat sebenarnya dia ketika mana dia orang diseksa tadi tu, tak ingat ayat dia, tapi menarik kalau siapa boleh ingat tulis sikit dia punya apa ayat dia. Tapi dalam ayat tu Allah SWT menceritakan ketika mana orang kafir diseksa, maka malaikat ketika itu bertanya pada dia, adakah telah datang pemberi petunjuk ataupun adakah telah datang Nabi yang memberikan kamu tentang kebenaran? Kemudian dia kata telah datang. Bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Maka dia pun sebut telah datang tapi kami telah fakazzabna. Tapi menarik kita tengok ayat selepas tu apa yang dia orang sebut. Bayangkan yang sebut ni dia bukan Barat ataupun manusia yang biasa. Kalau yang akan menyebutkan ni adalah tamadun lah. Maksudnya manusia yang telah mampu membina tamadun. Yang akan sebut ni adalah Fir'aun yang telah membina piramid yang sampai hari ini saintis dan juga sejarawan berselisih faham macam mana piramid itu dibina. Yang bergaduh ni adalah bangsa yang membina Petra ataupun kaum Samud. Ada sebahagian sebut. Maksudnya dia membina sebuah rumah dia diukir pada bukit. Maksudnya bangsa yang hebatlah pada saintis dan juga pada pembangunan dia. Tapi ketika mana diazab, apa yang disebut? Disebut apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Disebut alangkah ruginya. Law kunna, kalaulah kami dulu nasma', mendengar tadi tu adalah mendengar apa yang disuruhkan oleh Nabi. Nazir tadi, Rasul-Rasul yang turun tadi. Aw na'qil, atau kami fikir. Jadi dia orang sendiri pada hari akhirat, ketika mana diazab, barulah dia memahami apa yang diertikan dengan akal, dengan maksud dia yang sebenar. Itulah akal ni, hakikatnya dia berdiri atas paksi kebenaran, paksi al-haq, tauhid. Bila mana dia menafikan tauhid, maka hakikatnya dia telah menafikan akal itu sendiri. Sehingga dia orang sendiri akui di dalam neraka, kunna nasma'u aw na'qil. Maksudnya dengan segala pembangunan tamadun yang hebat tadi tu, yang kita bayang tadi tu, akhirnya bila ke akhirat dia orang cakap dia orang ni tak guna akal pun. Barat hari ni dengan segala kehebatan teknologi, AI apa semua, robot, apa lagi lah, kapal terbang apa semua tu, ketika mana diazab oleh Allah, akhirnya dia orang pun sendiri, lau kunna nasma'u aw na'qil, kalaulah kami mendengar dan juga kami menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami menggunakan akal, dia tidak akan jatuh ke dalam lembah kehinaan. Jadi persoalan adakah pemikir liberal menggunakan akal? Dia gunakan akal, tapi dia menggunakan akal pada cara yang salah, pada cara yang ingin menjatuhkan akal itu sendiri. Dia bukan yang kalau ulama sebutkan sihatul akal, akal yang sihat ataupun cara fikir yang sihat. Tapi apa yang melatari dia adalah sebenarnya kehendak hawa nafsu dia. Kalau kita betul-betul perhatikan, memang akhirnya
kehendak hawa nafsu dia yang dilatari ataupun diwarisi zaman berzaman, yang biasa disebutkan sebagai humanism, ataupun ingin menjadikan, disebut sebagai memanusiakan Tuhan, dan memanusiakan Tuhan dan juga mentuhankan manusia, itulah yang melatari pemikiran barat, dan melatari pemikiran liberal dalam hari ini. Sebab itulah dalam Syekh Qutb dia ada sebut dalam satu ayat, ayat Quran sebut dalam Quran sebut fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. And dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, and disebut dalam ayat ini bercerita tentang kiblat, tapi dalam ayat ini sebut ke mana saja kamu pandang, tuwallu, ke mana saja engkau pandang, maka kamu akan fasama wajhullah, kamu akan mendapati wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Qutb kata inilah yang berlaku dalam liberal. Dan sebab apa pemahaman liberal ni kompleks, sebab apa falsafah barat ni kompleks, sebab Syekh Qutb sebut bila mana dia orang berjalan, dia orang kata nak ambil satu idea kesesatan ni, dia jalan, fasama wajhullah, maka dia pun jumpa Tuhan, maka dia pun ubah haluan. Dia bukan bila berjumpa Tuhan dia terima Tuhan, tak, tapi dia ubah haluan. Dia cakap okey lah ke sini dulu pula, maka dia pun jalan, akhirnya dia berjumpa Tuhan, berjumpa dengan kebenaran. Jadi dia pun ubah lagi. Itulah yang Allah SWT sebut, kau pergilah jalan mana-mana pun, kau ambillah idea macam mana, kau fikirlah macam mana pun, kau ambillah segala perbahasan falsafah macam mana pun, fasam wajhullah, kamu akan bertemu dengan Allah SWT. Jadi apa yang menyebabkan memang hawa nafsu, memang kehendak mereka sendiri. Disebut sajalah sebagai mentuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Allah Alam. Okey, terima kasih kepada Ustaz atas jawapan yang diberikan. Harapnya dia mampu untuk menjawab soalan daripada Syafiq Syamil Sazali. Jika ada soalan lain, mungkin boleh komen di bahagian komen. Tambah sikit. Cuma dalam masa yang sama, contoh dalam falsafah barat, falsafah Yunani contohnya, walaupun kita nyatakan pada hasil ataupun pada kesimpulan-kesimpulan falsafah Greek itu tadi agak bermasalah, tapi sebenarnya perbahasan falsafah yang mampu dihasilkan, dicetuskan oleh Plato, Aristotle, Socrates dan lain-lain, dia menunjukkan sebenarnya akal manusia ini mempunyai potensi yang sangat tinggi. Akal manusia ini mempunyai satu potensi yang sangat tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, ketinggian akal manusia itu tadi perlulah dipandu dengan wahyu, perlulah dipandu dengan kebenaran. Jadi kebenaran ini tak akan sempurna, tak akan mampu difahami melainkan dengan akal, dan akal itu sendiri tak akan mampu mencernakan ataupun menghasilkan, mentaakul idea-idea yang hebat ataupun idea-idea yang benar-benar memberi manfaat kepada manusia, melainkan dengan wahyu. Jadi kedua benda ni tak dapat dipisahkan, akal dan wahyu. Jadi bila mana mula dipisahkan, maka berlakulah kefasadan. Berlakulah kefasadan. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Okay, jika ada persoalan lagi, boleh komen dekat bahagian komen je. Mungkin ada persoalan yang boleh yang ingin ditanyakan. Lukman, kalau ada soalan pun boleh juga. Oh. Ya, Ana boleh je kita. Santai. Kita mungkin soalan terakhir lah, sebab rasanya dah pukul 10.36 malam.
Jadi kalau anda lihat macam sepertinya tidak soalan dekat komen. Jadi Ana Ustaz, ada lagi soalan daripada Syafiq Syamil Sazali yang menanyakan apa boundary faksi kebenaran? Boundary itu sempadan. Betul ke? Lukman dengar soalan? Dia Apa boundary itu apa yang kita masukkan? Dan dia kata garis ni lah. Okay, apa? Maksudnya mungkin pada garis pemisah. Kalau saya salah mungkin Syafiq boleh betulkanlah pada persoalan yang ditimbulkan. Jadi sebab itulah dalam sebenarnya hakikatnya hanya melalui tauhid saja ataupun melalui, kalau pada dalam tauhid, bila kita gambarkan tauhid lah, maksudnya dia adalah idea sepanjang zaman. Tapi bila akhir zaman ni, kebenaran ni hanya adalah pada satu, iaitu hanya pada Islam sahaja. Jadi hanya melalui Islam sahaja sebenarnya boleh memberi nilaian paksi kebenaran yang paling tepat. Dan sebab apa? Sebab kalau dalam barat hari ni, dia ada, kalau kita bincang tentang truth lah ataupun tentang kebenaran, dia ada 3 pandangan secara umum lah. Satu dipanggil sebagai correspondent truth. And correspondent truth. Correspondent truth ni maksud apa? Maksud bagaimana kita nak tahu benda tu benar tak benar? Maksudnya bila sesuatu idea itu correspondent ataupun selari dengan reality. Kan? Maksudnya kita tahu satu benda, contoh apa? Okay. Contoh kereta 4 tayar. Kan? Okay, contoh kita kata, contohlah sebagai contoh, kereta ada 4 tayar. Itu secara idea dia. Tapi bila kita tengok pada reality dia, kereta secara ada yang 4 tayar. Okay, betul. Jadi kita panggil correspondent. Apa yang dikatakan, apa statement yang dibuat dan apa realiti yang berlaku, dia selari. Itu dipanggil correspondent. Dan correspondent sebenarnya yang banyak melatari sains hari ini. And sains hari ini. Yang lebih pada dipanggil empiricism ataupun yang berbahasapkan kepada empirical. Jadi apa yang mampu dibuktikan oleh dengan fakta oleh sains, maka itulah kebenaran. Dan apa yang tak boleh dibuktikan, maka itu adalah bukanlah knowledge. Dan sebab itulah agama bukan knowledge. Agama ni kalau dalam perbahasan epistemologi barat disebut sebagai belief. Dan belief ni apa? Belief ni adalah kepercayaan. Kita boleh percaya satu benda, tapi satu benda tu tak semestinya betul. Itu dipanggil belief. Dan itu yang pertama, correspondent truth. Yang kedua adalah coherence truth. Coherence truth ni maksudnya apa? Kita nak tahu benar tak sesuatu idea ni adalah bila mana sesuatu idea ni telah disebutkan ataupun telah disetujui oleh orang-orang yang lain. Itu dipanggil coherence truth. Coherence truth ni banyak pada mazhab rationalism ataupun yang bermazhabkan kepada idea lah. And rational, berfikir secara rational. Jadi rational ni apa? Bila mana sesuatu idea tu orang lain setuju, orang lain setuju. Jadi fikiran pada setiap orang tu menjadi satu penilaian. Dan jadi bila coherence kat situ, maka disebut kat situ itulah kebenaran. Dan yang ketiga inilah yang melatari barat hari ini, iaitu dipanggil pragmatik ataupun pragmatism. Dan apa yang memberi manfaat kepada kita, maka itulah kita kata kebenaran. Dan apa yang tidak memberi manfaat kepada kita, itu pula bukan kebenaran. Jadi kalau kita lihat dalam barat hari ini, setiap 3 tadi tu dia memang ada kelemahan yang sangat jelas. Contohnya bila kita letak pada correspondent truth, adakah banyak je satu idea lagi yang masih belum mampu dibuktikan pada realiti. Tapi adakah bermaksud idea adalah sia-sia? Tak. Ataupun coherence. Coherence, banyak saja sesuatu idea tu kita berlawanan dengan idea-idea orang terdahulu. Jadi adakah nak menunjukkan, contohlah, bagi contoh flat earth. Flat earth dengan
pemahaman yang sebelum ni melatari barat adalah flat earth, bumi ni rata. Kan? Tapi bila mana datang seorang mampu buktikan bumi itu bulat, kan? Jadi adakah berlakunya pertentangan, tak coherence dah kat situ. Satu idea tu daripada orang lain, dia bertentangan dengan idea ramai orang. Kan? Dan juga pragmatik. And pragmatik ni pun jelaslah memberi sangat kelemahan lah. Akhir sebab apa? Sebab daripada pragmatik ni akan melahirkan skeptik. Dan daripada skeptik ni akan melahirkan tiadanya kebenaran. And pragmatik ni nama baik lah. Sebenarnya tak ada kebenaran lah tu maksud dia. And apa yang kita nak rasa baik, baiklah. Apa yang kita rasa tak baik, tak baik. And apa yang manfaat untuk kita, maka kita terima. Apa yang tak manfaat, kita buang. And tu jadi barat hari ini, agama tu dia terima sebab ada manfaat sikit-sikit lah. Ada manfaat moral, perasaan dan lain-lain. Tapi pada sudut kehidupan, kesan kepada kehidupan, kesan pada ibadah, dia semua buang. And sebab tu dipanggil pragmatik. And tapi dalam Islam, kita terima ketiga-tiga itu. Kalau kita tengok dalam Islam, ketiga-tiga itu diiktiraf oleh Islam tanpa dipecah-pecahkan. Dan bahkan dalam Islam ada satu lagi peringkat yang kebenaran yang lebih tinggi, iaitulah kebenaran Al-Quran dan kebenaran As-Sunnah. Sebab itulah dalam ayat Quran Al-Baqarah, awal sekali ayat itu telah memberi makna tentang epistemologi. Ayat yang kedua, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang tak ada keraguan. Bila kita kata tak ada keraguan, maka dia adalah kemuncak keyakinan. Jadi kemuncak keyakinan. Jadi barat ni dia tidak akan berjumpa kepada kebenaran sebab paksi dia bukanlah paksi, dia tidak berdiri atas apa-apa paksi kebenaran yang kukuh. Jadi akhirnya apa yang dia dapat, progres, memang mampu. Progres ni adalah satu benda yang sentiasa berlaku dalam kehidupan manusia. Kita mampu ke depan. Manusia ni secara sejarah dia memang dia akan tanpa ada kefahaman wahyu pun kita akan bergerak ke hadapan. Tapi bila mana tanpa ada wahyu kita bergerak ke hadapan, maka kita akan bawa kepada kehancuran. Itulah yang Allah sebut, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan dia jangan hancurkan bumi, dia cakap dia ni tengah islah, tengah bangunkan, tengah modernkan, tengah modernisasi, tengah membina, tengah sains, tengah teknologi. Tapi Allah sebut apa? Ala innahum humul mufsidun. Hakikatnya dia ni tengah binasakan alam ni. Itulah bila mana ilmu tu tidak dipaksikan kepada kebenaran, maka ianya akan bawa kepada kebinasaan. Wallahu a'lam. Harap menjawablah pada soalan berkait oleh Syafiq tadi. Okay, Alhamdulillah. Hari ini mampu menjawab soalan yang diberikan oleh Syafiq. Okey, rasanya itu merupakan persoalan yang terakhir yang akan kita ambil pada malam ini. Jadi sebagai penutupnya, Ana ingin menjumpa Ustaz Firdaus untuk mengkonklusikan kita punya diskusi kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, sebagai penutup, dan saya ingin menarik baliklah ataupun ingin kita fikir kembali terhadap peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah umat Islam, iaitulah peristiwa wahyu yang pertama. Ketika mana Nabi SAW diturunkan wahyu yang pertama, iaitulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ramai orang bila bincang tentang kisah wahyu pertama ni mula berbicara tentang mula bercakap tentang wahyu tu, maksudnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Benda tu betul. Tapi saya hari ini nak menarik kita cuba faham belakang lagi sikit. Apa yang berlaku sebelum turunnya wahyu tersebut. Benda ni sebenarnya memberi gambaran yang sangat besar tentang apa yang kita masukkan dengan budaya ilmu dan budaya fikir yang kita sama-sama ingin bangunkan. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi SAW sebelum turun wahyu pertama itu, maka Jibril telah datang. Dia berdatang kepada Nabi. Kemudian apa yang dia kata pada Nabi? Apa yang dia kata pada Nabi? Benda ni menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Dia kata pada Nabi, Iqra', bacalah. Kemudian Nabi jawab apa? Ma ana biqari', aku tak mampu baca. Aku tak mampu baca. Kemudian disebut kali kedua, Iqra', bacalah. Kemudian Nabi SAW ulang lagi sekali, aku tak mampu baca. Dan yang kali ketiga disebut sekali, Iqra', maka Nabi kata, aku pun tak mampu baca. Lalu dipeluk, kemudian turunlah wahyu yang pertama. Yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah
sehingga ayat yang kelima lebih kurang. Apa yang penting dekat situ? Sebenarnya satu benda yang ingin diajarkan kepada kita, dan baca ni ataupun membaca ni dia bukan suatu tindakan fizikal semata-mata. And baca ni bukan baca macam ni. And tetapi sebab itulah Nabi SAW sebut, ma ana biqari. Aku tak boleh baca, aku tak pandai baca. And tapi apa yang malaikat sebut, bacalah. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di situ bukan baca secara fizikal semata-mata. And tetapi dianya meliputi satu nilaian kesempurnaan ilmu itu sendiri. And maksudnya memahami ilmu, menghayati ilmu, faham terhadap ilmu. And faham terhadap ilmu sehinggalah dia mengenali ataupun mengetahui kedudukan hakikat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemuncak ilmu. Itulah kalau disebut sebagai hierarki ilmu. Ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali duduknya Allah Subhanahu Wa Taala dalam peranan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini, pada alam ini, pada percintaan alam ini, dan pada seluruh dan kehidupan ini. Jadi sebab itulah dalam buku ni Profan ada sebutkan bagaimana dalam masyarakat Melayu dia memberi satu falsafah yang menarik tentang budaya ilmu. Yang disebut bagaimana masyarakat Melayu dulu boleh menghayati budaya ilmu walaupun masyarakat Melayu itu adalah buta huruf. Buta huruf dengan maksud tak pandai baca dan tak pandai nulis. Tapi dia boleh menghayati budaya ilmu. Itulah sebenarnya yang disebutkan dalam wahyu pertama tadi tu. Nabi tak pandai baca, tapi baca yang Allah SWT masukkan, budaya ilmu yang Allah SWT nak masukkan bukanlah sekadar baca semata-mata, tapi adalah lebih daripada itu, iaitulah akhirnya cuba kita memahami segala kefahaman ilmu kita, penghayatan diri kita, dan yang akhirnya boleh membawa kita kepada kefahaman hakikat, iaitu memahami kebenaran yang mutlak. Sebab itulah adalah sebahagian ulama menyebutkan daripada ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada sebahagian ulama menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk dia mengenal aku. Untuk kita mengenal Allah SWT, ketika mana kita mengenal Allah SWT, barulah ketika itu kita boleh beribadah. Jadi moga-moga dalam perbincangan ataupun sembang hari ini, kita sembang 2 jam agak lama jugalah. Tapi sebenarnya kalau kalangan mahasiswa ni, kalau sampai subuh boleh, sampai 2-3 pagi boleh kan. 2 jam ni apalah sangat kan. Sebenarnya adalah satu budaya yang kita kena kembangkan dalam di mahasiswa lah, terutama sebab mahasiswa adalah pemimpin pada masa hadapan. Jadi bila mana di kalangan pada waktu muda dia lagi dia tak mampu membudayakan budaya ilmu, maka dia tak akan mampu selepas tu. Pada alam pekerjaan dia, pada alam keluarga dia, kalau dia jadi pemimpin pun dia tak akan mampu untuk mengangkat budaya fikir dan budaya ilmu. Dan akhir sekali, ingatlah tujuan budaya fikir dan budaya ilmu kita ini adalah untuk membina kembali peradaban. Dia bukan adalah ilmiah ataupun rasa suka-suka ilmu semata, tapi kita bercita-cita meletakkan impian dengan budaya fikir ini tadi, kita akhirnya mampu membina sebuah peradaban yang akhirnya mampu memberi maslahat ataupun memberi kebaikan, kebajikan pada seluruh umat manusia. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada pembina atas ruang dan peluang untuk kita sama-sama berdiskusi pada malam ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada Ustaz Firdaus di atas perkongsiannya pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah dengan perkongsian itu pada malam ini, kita pada hari ini dapat sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang boleh diterapkan di dalam kehidupan kita, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus itu akan memberikan manfaat kepada kita semua sebagai terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam menimba ilmu di universiti. Anda rasa itu saja pada malam ini. Ana ingin mengucapkan
Mic tutup. Okey, Allahu Akbar. Okey, terima kali anda ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fidah di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik pada malam ini, dan semoga dan harap semoga para hadirin dapat sedikit sebanyak informasi pada malam ini supaya dapat diterapkan ke dalam kita punya kehidupan, terutamanya kita kepada mahasiswa dan mahasiswi agar mereka dapat menimba ilmu dengan lebih bersemangat lah. Sebab kerana apa? Kerana Ustaz dah menceritakan bagaimana sejarah perkembangan budaya ilmu itu sendiri, insyaAllah. Jadi akhir kata daripada anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz, dan juga anda ingin minta maaf kepada perhatian jika anda ada salah kata atau ada anda salah menggunakan ayat. Okey, situ saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.